Rawatan yang terakhir ialah transplantasi ginjal atau pemindahan ginjal. Okey, pemindahan atau transplantasi ginjal adalah rawatan pilihan, adalah rawatan yang terbaik untuk pesakit yang menghidapi kegagalan ginjal. Tetapi pesakit ini mesti tidak mempunyai masalah kesihatan lain yang kuat. Contohnya masalah jantung yang kuat ataupun masalah paru-paru yang kuat. Sesetengah pesakit tidak sesuai untuk menjalani rawatan transplantasi ginjal ini. Dan juga sekiranya pesakit itu tidak boleh mematuhi aturan pengambilan ubat imunosupresi atau anti penolakan pada jangka panjang. Seseorang yang telah melalui transplantasi ginjal perlu mengambil ubat imunosupresi sepanjang hayat mereka supaya buah pinggang yang ditanam ini boleh diterima oleh badan seseorang itu. Kenapa kita lebih menggalakkan transplantasi ginjal? Apa kelebihan transplantasi ginjal ini berbanding dengan rawatan dialisis? Yang pertama, selepas transplantasi ginjal yang berjaya, seseorang itu tidak perlu lagi menjalani rawatan dialisis. Dan tiada lagi pengumpulan bahan toksin. Oleh itu, seseorang pesakit itu akan merasa lebih sihat. Dan pesakit yang telah menjalani transplantasi ginjal biasanya mempunyai lebih banyak masa untuk menikmati kehidupan. Dan sekiranya seseorang itu suka pergi melancong akan jadi lebih mudah kerana anda tidak lagi perlu untuk menguruskan rawatan dialisis semasa anda pergi melancong. Yang ketiga, ini adalah kebaikan atau kelebihan yang sangat penting dalam transplantasi ginjal adalah kerana seseorang itu tidak lagi perlu menjalani rutin pemakanan yang teratur. Banyak pantang larang seseorang yang mengidap penyakit buah pinggang peringkat akhir. Contohnya mereka tidak boleh makan sayur hijau yang banyak, tidak boleh makan buah-buahan yang banyak kerana sayur dan buah-buahan mengandungi kandungan potasium yang tinggi. Banyak pantang larang, contohnya mereka tidak boleh minum susu, tidak boleh makan kekacang yang banyak, tidak boleh makan keju dan sebagainya. Dan kerana buah pinggang yang rosak, mereka juga tidak boleh minum air yang banyak. Air yang diminum perlu disukat. Sekiranya mereka suka makan sup-sup, semua ini perlu dielakkan kerana sup, makanan yang berkuah mempunyai air yang banyak dan tidak bagus untuk kesihatan pada seseorang yang mengidapi kerosakan ginjal peringkat akhir. Dan secara amnya, seseorang yang menjalani transplantasi ginjal mempunyai jangka hayat yang lebih lama berbanding dengan seseorang yang menjalani rawatan dialisis. Apakah yang perlu seseorang itu ketahui atau mempertimbangkan transplantasi ginjal? Transplantasi ginjal adalah prosedur pembedahan yang serius. Oleh itu, seseorang itu perlu menjalani penilaian untuk menilai tahap kesihatan dan menentukan sama ada transplant adalah rawatan yang sesuai untuk mereka. Sekiranya anda membuat keputusan untuk menjalani transplantasi ginjal, anda perlu mengambil ubat untuk membolehkan badan anda menerima ginjal yang baru ini. Right? Ubat-ubat ini dipanggil immunosuppressant ataupun anti penolakan. Ubat-ubat ini mempunyai risiko dan kesan sampingannya sendiri. Dan pakar nefrologi ataupun pakar transplantasi akan menerangkan dengan lebih mendalam apakah risiko ubat-ubatan ini dan apakah kesan sampingan ubat-ubatan ini. Dan yang ketiga, perlu diingati ginjal yang dipindahkan ini biasanya tidak kekal selama-lamanya. Anda perlu menjalani gaya hidup yang sihat dan menjaga buah pinggang ini dengan baik. Right? Apakah peratusan ginjal yang berfungsi?
selepas transplantasi. 97% ginjal masih berfungsi 30 hari selepas transplant. 3% mungkin sudah tidak lagi berfungsi pada masa 30 hari selepas transplantasi ginjal. Selepas 30 hari yang pertama, 97% masih berfungsi 1 tahun selepas pembedahan. 93% masih berfungsi 3 tahun selepas transplant. 88% masih berfungsi selepas 5 tahun dan 73% berfungsi selepas 10 tahun. So pada setiap tahun ada buah ginjal yang akan mengalami kerosakan atas sebab-sebab yang tertentu. So apakah yang anda mungkin bertanya kepada diri sendiri, adakah sesuai untuk saya menjalani pemindahan atau transplantasi ginjal? Okey, ini adalah syarat-syarat yang perlu seseorang itu penuhi untuk membolehkan mereka menjalani pemindahan ginjal. So anda perlu tahap kesihatan yang baik. Biasanya di Malaysia kita mengambil umur lebih kurang 65 tahun ke bawah untuk menjalani pemindahan ginjal. Mempunyai berat badan yang sihat. Sekiranya anda mempunyai berat badan yang berlebihan, BMI melebihi 30, anda tidak digalakkan menjalani pemindahan ini. Anda digalakkan untuk mengurangkan dulu berat badan sebelum pemindahan ginjal. Tiada jangkitan kuman yang aktif. Anda tidak menghidap kanser yang belum dirawat sepenuhnya. Sekiranya anda mempunyai kencing manis yang tidak terkawal juga, anda tidak digalakkan menjalani pemindahan buah pinggang dan anda perlu mempunyai fungsi jantung yang memuaskan. Indonesia juga penderma selepas kematian adalah sangat rendah. Manakala jumlah yang memerlukan buah pinggang melebihi daripada 20,000 orang. So secara purata di negara Malaysia ini, seseorang yang menunggu ginjal daripada penderma selepas kematian terpaksa menunggu pada waktu yang lama, lebih kurang 8 hingga 12 tahun. Dan peluang anda untuk mendapat buah pinggang ini sebenarnya adalah sangat rendah. Right? So di Malaysia kita juga meluaskan penderma hidup ini daripada kalangan ahli keluarga, contohnya sepupu, ipar dan sebagainya. Tapi mereka memerlukan kebenaran daripada Kementerian Kesihatan sebelum kita boleh menggunakan penderma yang hubungan kekeluargaan yang lebih jauh. Right? So sekiranya anda ingin menjalani pemindahan buah pinggang ini adalah perjalanan seseorang penerima dan seseorang penderma itu. Right? Yang pertama, mereka perlu menjalani kaunseling dan pakar transplant akan mengambil sejarah perubatan dan melakukan pemeriksaan fizikal yang detail. Selepas itu, penderima perlu menjalani ujian darah dan pelbagai imbasan CT, X-ray dan sebagainya. Begitu juga dengan penderma. Penderma juga perlu melalui ujian darah dan juga ujian kencing dan pelbagai imbasan. Sekiranya ibu-ibu, bapa-bapa ingin melakukan rawatan ini di Malaysia, ada lagi satu tahap di mana ibu-ibu dan bapa-bapa perlu lalui, di mana pihak rumah sakit akan merujuk
kepada Kementerian Kesihatan untuk mendapatkan kelulusan istimewa daripada komiti ini yang dipanggil UTAC Committee atau Unrelated Transplant Approval Committee. Selepas mendapat kelulusan ini, kita akan mengadakan perbincangan pelbagai disiplin untuk memastikan segala keputusan darah, keputusan kesesuaian dan sebagainya diperbincangkan. Kemudian kita akan menetapkan hari pembedahan dan anda mengambil lebih kurang sedikit masa untuk pulih dan memerlukan seseorang penderma itu akan menjalani ujian-ujian kumpulan darah dan kesesuaian, ujian untuk menentukan kesihatan buah pinggang, ujian untuk menentukan kesihatan jantung dan paru-paru, menjalani beberapa imbasan untuk menentukan anatomi salur darah buah pinggang, penilaian psikososial dan menjalani kaunseling daripada independent donor advocate. Untuk seseorang penerima pula, mereka perlu melalui ujian kumpulan darah dan kesesuaian, ujian kesihatan jantung dan paru-paru. Pakar transplantasi akan memastikan tiada jangkitan kuman, tiada kanser yang aktif dan seseorang penerima itu boleh menuruti regimen ubat-ubatan, penilaian psikososial dan juga imbasan untuk menentukan anatomi salur darah untuk pembedahan yang akan dijalankan. Penderma tinggal di hospital lebih kurang 3 hari dan dinasihatkan untuk tidak mengangkat barang-barang yang berat atau memandu selama 6 minggu. Dan kebanyakan penderma boleh kembali bekerja selepas 2 minggu. Sekiranya kerja seseorang itu cuma melibatkan kerja-kerja di office. Manakala seseorang penerima itu biasanya mereka perlu berada di high dependency ward atau lebih kurang ICU untuk selama 2 hari yang pertama. Hari ketiga biasanya mereka boleh dipindahkan ke ward biasa. Hari kelima tiub di pundi-pundi kencing akan dikeluarkan dan hari kelima, hari ketujuh biasanya seseorang itu boleh discharge daripada rumah sakit. Right? Sewaktu pemulihan, ini adalah kadar di mana seseorang itu perlu melihat atau perlu berjumpa dengan pakar transplantasi ginjal. Untuk minggu kedua hingga keempat, perlu bertemu dengan pakar transplantasi ginjal 3 kali seminggu, minggu kelima hingga ke-8 2 kali seminggu dan kadar kekerapan untuk bertemu dengan pakar transplantasi ginjal tu berkurangan untuk selepas pembedahan buah pinggang tersebut. Kebanyakan pesakit yang berada di luar daripada Kuala Lumpur, mereka biasanya tinggal di Kuala Lumpur untuk lebih kurang 3 bulan dan selepas 3 bulan mereka biasanya akan berjumpa dengan doktor di hospital masing-masing. Contohnya jika mereka tinggal di Sabah, mereka akan dirujuk untuk berjumpa dengan pakar nefrologi di negeri Sabah.